Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video kali ini. Baiklah murid-murid, cikgu akan menunjukkan cara cikgu menulis ulasan berdasarkan gambar. Baiklah murid-murid, karangan jenis ulasan ialah huraian kepada sesuatu maklumat yang diberikan. Contohnya, pada gambar di bawah, ada gambar poster kempen gaya hidup sihat. Di dalam poster ini, murid-murid dapat lihat ada gambar dan juga ada maklumat tersurat. Apakah itu maklumat tersurat? Maklumat tersurat adalah maklumat yang telah dipaparkan di dalam gambar. Terdapat pelbagai jenis ulasan, sumbangan, faedah, cara-cara atau kaedah, kepentingan, fungsi, langkah-langkah, kebaikan, keburukan, kesan atau impak, kekuatan, kelemahan, akibat, faktor-faktor, punca-punca atau sebab, kekangan, kegunaan aktiviti dan tentang. Ulasan-ulasan ini ditulis dalam pelbagai bentuk. Contohnya yang telah cikgu tunjukkan tadi, iaitu dalam bentuk poster. Ada juga soalan ini ditulis dalam bentuk gambar, maklumat, jadual dan sebagainya. Di sini, kita akan belajar cara-cara menulis ulasan. Cara menulis ulasan ini cikgu tunjukkan ditulis dalam bentuk 3 perenggan, iaitu perenggan 1 pendahuluan, perenggan 2 isi-isi dan perenggan 3 penutup. Okey, untuk perenggan pertama, murid-murid boleh tulis seperti yang cikgu tunjukkan di situ. Gambar tersebut menunjukkan kempen gaya hidup sihat. Ini ialah ayat pada perenggan pertama. Murid-murid juga boleh menulis dengan pelbagai gaya yang lain. Contohnya, poster tersebut, gambar ini, gambar di bawah dan sebagainya bersesuaian dengan kehendak soalan. Kita lihat pula kepada perenggan kedua. Perenggan kedua mengandungi isi-isi yang terdapat di dalam gambar. Biasanya isi-isi ini diterangkan dalam bentuk ayat dengan menggunakan penanda wacana. Kegunaan penanda wacana ini adalah supaya ayat-ayat yang dibina oleh murid-murid lebih tersusun dan senang dibaca. Antara penanda wacana yang kita selalu gunakan adalah antaranya, seterusnya, di samping itu, selain itu, akhir sekali. Ini adalah satu set penanda wacana. Untuk penanda wacana yang set yang kedua iaitu pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Terdapat juga penanda-penanda wacana yang lain. Murid-murid boleh gunakan bersesuaian dengan kehendak soalan dan juga jenis-jenis ulasan yang perlu ditulis. Selepas penanda wacana, murid-murid boleh gunakan kata bantu seperti berikut. Kita mestilah, kita patutlah, kita hendaklah, kita haruslah dan kita perlulah. Selepas kata bantu ini, murid-murid boleh tulis isi tersurat. Setiap isi tersurat akan diikuti oleh isi tersirat. Gunakanlah penanda wacana yang bersesuaian dan juga isi tersirat yang bersesuaian dengan tajuk ulasan. Skrin ini menunjukkan contoh ayat bagi perenggan 2. Antaranya, kita mestilah makan makanan seimbang supaya badan kita mendapat vitamin dan khasiat yang mencukupi. Okay, ini ialah contoh bagi ayat perenggan 2. Cikgu menggunakan penanda wacana antaranya, kata bantu kita mestilah, kata hubung supaya. Untuk menghubungkan isi tersurat dan juga isi tersirat. Murid-murid juga boleh mengasingkan ayat isi tersurat dan ayat isi tersirat ini. Baiklah murid-murid, cuba lihat seterusnya perenggan yang ketiga iaitu perenggan penutup. Di sini cikgu berikan satu contoh berdasarkan kepada gambar yang kita bincangkan tadi. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat kerana ia dapat memberikan banyak kebaikan kepada kita. Mengamalkan gaya hidup sihat ialah tajuk bagi ulasan kita kali ini. Ia pula merujuk kepada
tajuk mengamalkan gaya hidup sihat tersebut. Cuba lihat nota kaki di dalam petak kuning yang cikgu sediakan, iaitu pendahuluan. Kita akan lihat kepada tajuk dan juga soalan. Kadang-kadang tajuk tidak dinyatakan di dalam gambar yang disediakan. Ia ditulis di bahagian soalan. Ada juga soalan yang tajuknya tidak ditulis di dalam soalan tetapi terdapat di dalam gambar. Oleh itu, murid-murid perlu melihat kedua-dua bahagian itu di dalam soalan dan juga di dalam gambar yang disediakan. Isi tersirat juga boleh ditulis dalam ayat yang berlainan seperti yang telah cikgu beritahu tadi. Di bahagian penutup, murid-murid hendaklah lihat semula kepada tajuk ulasan yang kita tulis. Yang keempat pula, gunakanlah kata bantu yang bersesuaian seperti yang telah ada di dalam jadual tadi. Contohnya perlu, harus, hendak. Baiklah murid-murid, di skrin ini murid-murid dapat lihat soalan penuh bagi tajuk kempen gaya hidup sihat. Soalannya berbunyi, gambar di bawah menunjukkan kempen gaya hidup sihat. Tulis ulasan tersebut dalam bentuk perenggan. Kerja murid-murid hari ini ialah menulis ulasan lengkap berdasarkan gambar yang telah cikgu berikan. Baiklah murid-murid, selamat berjaya. Itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di video pembelajaran yang seterusnya. Jumpa lagi.